Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk bab 1, iaitu tajuk memahami konflik di tempat kerja. So subjek PKPI ni kita ada 8 bab. Okay, dalam bab 1 kita akan fokus kepada konflik di tempat kerja sahaja. Maksudnya subjek PKPI ni kita kalau ikutkan konflik ni memang benda yang sangat luas kan. Contoh kita ada konflik dengan rakan-rakan sebaya, dengan konflik rumah tangga lah, konflik dunia kan, perang. So itu kita sebenarnya kalau ikutkan banyak sangat. Jadi kita tak fokus, kita tak bincangkan semualah. Okay, kalau ada pun sedikit yang kita jadikan contoh, tetapi subjek ni saya nak kamu faham yang kita berfokuskan kepada pengurusan di tempat kerja saja, konflik pengurusan di tempat kerja. Supaya sebab awak pun nanti akan pergi latihan ilmiah kan. So nanti awak akan menguruskan konflik di tempat kerja, bukan latihan ilmiah, latihan industri. Dan juga awak juga akan bekerja satu hari nanti kan. Jadi semoga subjek ni boleh membantu awak lah menguruskan konflik di tempat kerja. Sebenarnya boleh juga apply dengan konflik lain yang ada lah. Okay, so siapa yang dah bekerja dia akan tahulah bahawa dekat tempat kerja tu kita memang tak boleh lari daripada konflik. Sama juga hari-hari pun kita memang menghadapi konflik kan, kita tak boleh nak lari. Okay, so kalau makin banyak tempat kerja kita, makin kita fahamlah bahawa konflik ni memang sesuatu yang kita tak boleh elakkan. Okay, so dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ada menyebutkan, dalam ayat ni menyebutkan Allah menciptakan manusia tu berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak supaya berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama lain. So maksudnya kat situ manusia ni kita jadikan, Allah jadikan pelbagai supaya sebenarnya kita manfaatkan kepelbagaian tersebut, supaya kita memanfaatkan dan kita dapat gunakan ilmu yang orang tu ada ataupun kelainan yang ada tu untuk kita lebih baik lah sepatutnya. Okay, sebab tu diciptakan manusia ni berbeza-beza, ada lelaki dan perempuan supaya saling membantu, sebab masing-masing saling memerlukan lah. Tapi kalau kita tengok daripada ayat ni, nak kata Allah memang ciptakan manusia tu berbeza, tu yang menyebabkan kita juga hadaplah konflik kan. Kalau kita tengok konflik kat dunia ni, lelaki dan perempuan saja dah banyak konflik dah dengan cara berfikirnya kan. Lelaki selalu kata perempuan ni tak pandai bawa kereta lah kan, tak pandai baca map kan. Tapi sebenarnya tak semestinya macam tu. Berbezalah setiap orang, tapi generalnya orang kata macam tu. Sama juga perempuan kata lelaki ni macam ni lah, tak itulah, tak inilah. Okay, so daripada situ pun kita dah nampak banyak konflik. Sama juga dengan bangsa kan, bangsa Cina, Melayu kan, kadang tak sefahaman tu boleh menyebabkan konflik. Sama juga dengan agama. Agama ni sampai bawa kepada peperangan lah. Okay. Okay, apa itu konflik? Konflik ni sebenarnya berasal daripada bahasa Latin iaitu confligere, ataupun ada juga daripada Oxford mendefinisikan konflik itu sebagai serious disagreement, ketidaksetujuan yang serius, ataupun serious differences of opinions, wishes and etc. Maksudnya keinginan yang berbeza, pendapat yang berbeza. So konflik juga boleh kita takrifkan sebagai ketidaksetujuan ataupun perselisihan faham ataupun percanggahan di antara dua atau lebih individu, kumpulan atau organisasi mengenai satu perkara yang ada kepentingan bersama kepada kedua-dua pihak. Maksudnya ini definition yang lain pula lah. Sebenarnya ada banyak definition tentang konflik. Okay, definition yang kedua ni mengatakan bahawa maksudnya bila kita berkonflik tu mestilah benda yang kita ada kepentingan bersama, issues of mutual interest. Contohlah macam pasal politik. Adakah kamu sebagai pelajar nak bergaduh pasal politik? Mungkin tak ramai kan, sebabnya benda tu bukan kepentingan pada kamu kan. Jadi biasanya orang yang bergaduh ni dia ada benda yang ada kepentingan. So samalah juga kita merebutkan satu benda yang kita ada kepentingan. Kalau benda tu tak ada kepentingan, kita tak akan berkonflik tentang benda tersebut lah. Okay, so dia, dan juga konflik tu boleh melibatkan individu. Okay, individu dengan individu,
ataupun individu dengan kumpulan, ataupun kumpulan dalam kumpulan, ataupun dalam kumpulan tu pun kamu berkonflik. Dalam kumpulan kamu tu sendiri, ataupun juga melibatkan lagi besar organisasi. Okay. So konflik ni sesuatu yang normal dan tak boleh kita elak daripada kehidupan lah. Pengurusan konflik pula bermaksud, tadi kita tengok definition konflik. So apa pula pengurusan konflik? Pengurusan konflik ni maksudnya kita melibatkan proses diagnosis konflik tu. Maksudnya kita kena pasti masalah tersebut. Lepas tu kita gunakan gaya interpersonal untuk kita deal dengan konflik tersebut, dan kita gunakan strategi perundingan. Ini semua nanti kita akan bincang dalam bab yang seterusnya, yang supaya untuk kita elak konflik tu, ataupun kita nak kurang, ataupun kita nak selesaikan konflik. So kadang-kadang konflik ni orang kata dia tak semestinya dapat diselesaikan, tapi mungkin kita boleh mengurangkan, ataupun ada juga konflik yang berjaya selesai. Tapi ada juga konflik yang memang dia berterusan dalam hidup ni. Cumanya kita hanya perlu mengurus supaya jadi lebih baik. Okay. Persepsi tentang konflik. Sebenarnya kalau awak tengok nota pun, awak boleh baca nota yang saya upload kan. Dia ada persepsi sejarah lah tentang konflik ni. Kan maksudnya masyarakat memandang konflik ni apa dia. Okay. So persepsi yang pertama mengatakan konflik ni adalah sesuatu yang konstruktif. Konstruktif ni maksudnya dia konflik ni adalah sesuatu yang tak baik lah, yang lemah. Okay, so kita akan tengok 3 persepsi. Okay, 3 persepsi yang pertama adalah persepsi bahawa konflik tu benda yang negatif. Okay, maksudnya kalau kita sebut ada masalah lah, so orang tu nampak yang benda tu satu benda yang tak baik lah. Okay. So dalam kalangan ahli fikir tradisi, dia menganggap konflik tu sebab kita ni kurang interaction, kurang membantu, tak terbuka. Okay, jadi individu atau kumpulan tak sepatutnya konflik wujud lah. Sebab bagi kalangan orang yang berfikir konflik ni negatif, mereka kata konflik ni memang akan mendatangkan mudarat, tak elok lah, sama dengan kemusnahan, kekejaman. Okay. So bagi orang yang berfikir macam ni, dia akan anggap konflik ni satu macam penyakit, benda yang tak baik, yang boleh memusnahkan. Okey, persepsi yang kedua pula melihat konflik ni benda yang natural kan, yang wujud dalam kumpulan dengan masyarakat kita ni lah. Jadi dalam pendekatan pemikiran macam ni, dia kata konflik tu kita tak boleh elak dan dia satu hakikat lah. Jadi mereka melihat konflik tu dari sudut positif lah. Okay. Persepsi yang ketiga pula, dia nampak konflik tu sesuatu yang positif. Itu ada pandangan ketiga yang mengatakan konflik tu benda yang positif kepada individu, kumpulan dan organisasi. Dan ada sampai mereka ni berfikir bahawa konflik ni sangat diperlukan lah untuk meningkatkan prestasi. Contoh macam saya cakap, ada pandangan macam barat lah. Biasanya mereka ni suka kepada konflik. Maksudnya bila ada benda yang tak kena je, mereka akan cepat-cepat tegur, dan mereka cepat-cepat suarakan, dan mereka ni suka pada konflik sebab dia nampak bila ada konflik je mereka akan lebih maju. Kan macam kita tengoklah kalau phone kan, kita tengok phone ni tak boleh berfungsi macam ni, kita cari lagi kan, itu kita anggap itu sama masalah, dan kita cuba cari lagi macam mana nak selesaikan konflik. Telefon kalau masuk air macam mana, so akhirnya jadi telefon yang boleh masuk dalam air. Okay, upgrade, betul-betul upgrade. Maksudnya kat situlah masyarakat barat ni dia lebih suka kepada konflik. Bagi dia kalau tak ada konflik, benda tu nanti kita tak maju. So pada pandangan mereka ni, konflik tu akan menyebabkan kita lebih kreatif, inovatif, imaginatif kan. Okay, so kita banyak cambah idea barulah bila ada konflik sebenarnya. Jadi mereka sukalah pada konflik. Jadi daripada 3 pandangan tadi, yang pertama katanya konflik tu negatif, yang kedua memandang konflik tu natural, semula jadi, dan yang ketiga memandang konflik tu perlu dan positif. Okey, daripada situ kita tengok akhirnya jadilah 2. Konflik tu memang sebenarnya boleh jadi konstruktif dan juga destruktif. Konstruktif tu apa? Konstruktif tu membina seseorang. Okey. Konflik yang konstruktif kan, maksudnya bila ada masalah,
kita akan macam mana ia boleh menjadi konstruktif. Maksudnya bila kita dapat satu masalah tu, kita semakin bersemangat untuk mencari jalan penyelesaian. Lepas tu kita teamwork kita semakin tinggi. Lepas tu kita pun mencari jalan-jalan yang penyelesaian yang kreatif. Benda tu sebenarnya boleh membina kita. Sama lah kalau awak tengok ujian hidup kan. Contohlah kalau tak ada konflik, adakah awak akan tahu bahawa awak ni sebenarnya ada kemampuan yang besar kan. Contoh, kita tak tahu yang kita sebenarnya boleh menghadapi masalah tersebut. Tanpa ada konflik, kita tak sedar kemampuan dan keupayaan kita lah. Kan, kita tak cabar diri sendiri. Okey, macam samalah, sebab tu bersyarah bagi assignment. Awak nampak benda tu satu masalah, tetapi sebenarnya benda tu adalah benda yang mungkin boleh membantu awak jika awak buat dengan baiklah kan. Maksudnya awak okey, so awak akan nampak yang awak sebenarnya ada kemampuan. Macam assignment lecturer bagi buat video. Okey, awak pun tak pandai dan awak tak tahu macam mana nak buat, tapi awak buat, awak bincang dengan kawan-kawan dan awak buat bersungguh-sungguh, akhirnya awak pandai buat video yang cantik, awak pandai berlakon. Contoh macam itulah. Jadi kat situ awak menganggap video tadi satu konflik baru yang datang dalam hidup awak lah, kena buat video. Tapi akhirnya bila awak berjaya selesaikan benda tersebut dan awak menganggap buat kerja tu dengan baik, akhirnya awak dapat faedah yang positif lah. So benda tu akan jadi membina. Akhirnya awak dapat kemahiran baru. Tapi kalau destruktif pula, kita boleh nampak yang konflik tu kalau berlaku satu masalah dalam syarikat dan akhirnya berlaku tuduh-menuduh. Lepas tu masing-masing tak nak ambil tanggungjawab. Okay, masing-masing makin buruk ke satu sama lain. Benda tu memang akan memusnah lah. Jadi kita boleh nampak lah kat sini, kalau kita buat secara positif, dia akan dapat yang baik konflik tu. Dan kalau kita tanggapi dengan negatif dan kita bertindak secara negatif, kita tak urus dengan elok, konflik tu confirm boleh jadi memusnah. Ada orang yang akan putus persahabatan, ada yang akan dibuang kerja. Okay, ada juga kalau pelajar, ada yang akan kena dismiss ataupun kena markah rendah dan sebagainya lah. So benda tu akan memusnahkan. Okay, so kita tengok konflik organisasi ni menurut Kitcheff dan Adam. Dia kata ada 4 keadaan di mana konflik terjadi. Okay, yang pertama disebabkan oleh, ini Kitcheff dan Adam ni dia melihat macam mana konflik di tempat kerja terjadi. Yang pertama katanya adalah disebabkan oleh persekitaran stres yang tinggi. Okay, kita fahamlah. Bila kat tempat kerja stres tinggi ni disebabkan oleh mungkin kerja terlalu banyak kan. Mungkin juga sebab rakan sebaya. Okay, macam-macam lah, jam bekerja yang terlalu padat. Okay, disiplin. Yang kedua, peranan dan tanggungjawab yang kabur. Maksudnya konflik juga boleh terjadi bila kita tak jelas dengan tanggungjawab yang kita dapat tu. Contohnya kita kena jadi PA. PA ni sampai mana je, apa kerja PA. So kita kena tahulah, kena jelas lah. Tapi bila tiba-tiba bos go kita buat masakkan apa semua tu, dia jadi kita tak jelas lah. Contoh, ni contoh lah. Yang ketiga, situasi di mana terdapat ramai ketua ataupun bos. Maksudnya kalau banyak sangat ketua yang beri arahan pun akan menyebabkan kita keliru. Contohnya ada ketua jabatan, lepas tu ketua ketua pengurus atas, macam-macam lah kan. Pengurus kecil lah apa semua, menyebabkan kita bercanggah. Arahan tu pun boleh menyebabkan kita stres lah, konflik. Yang keempat, pada zaman ni kewujudan teknologi yang canggih ni boleh jadi konflik sebab teknologi tu telah menggantikan kerja manusia dan menyebabkan manusia ni tak ada kerja. So itu pun masa zaman tu menjadikan satu konflik. So kita tengok juga pandangan lain. Philae dia kata ada 8 sebab di mana tercetusnya konflik dalam organisasi. Philae kata ada 8. Yang pertama, tugas dan peranan yang tak jelas. Sama juga macam tadilah. Kadang-kadang kita tak jelas dengan tanggungjawab kerja kita.
Contohnya kalau nanti awak nak pergi praktikal, itu jangan awak berkira sangat lah, sebab saya faham. Contoh awak bekerja sebagai pengurus operasi, tapi tiba-tiba awak mungkin kena buat kerja design. Tu praktikal ni lain, jangan samakan sangat lah. Tapi awak boleh ambil pengalaman praktikal. Tapi bila dah bekerja nanti, awak kena faham juga skop kerja kan. Contohnya kalau kata awak bahagian design sajalah sepatutnya. Tapi saya ceritakan pengalaman sini-sini awak pun sebenarnya bila dekat Haji Umrah punya company, dia sikit kan, dia punya staff. Jadi kadang-kadang kita punya kerja tu memang awak kena buat macam-macam. Design, awak pula nak kena pergi marketing, awak pula lah nak kena bawa jemaah. Sebab sikit, kecil kan. Tapi kalau tempat kerja biasa, awak tengoklah tempatnya kan. Memang biasanya dia dah bahagi dah tugas dengan peranan awak. Kalau macam pensyarah, mengajar saja. Macam itulah. Okay. So yang ni kita kena pastikan. Yang kedua, mengejar matlamat dan konflik minat. Benda ni memang satu benda yang konflik. Contohlah ada orang kerja, dia ada matlamat nak jadi naik pangkat, nak naik satu jawatan kan. Tapi tak dapat, itu semua akan jadi konflik. Ataupun kita tak minat kerja tersebut. Kebanyakan orang, kita tak ada pilihan. Kadang-kadang kita bekerja kerana kita nak kumpul duit. Tapi kita mungkin tak minat dengan kerja tersebut kan. Bukan semua orang minat kerja yang dia dapat Okay. So itu satu konflik juga. Yang ketiga, halangan komunikasi. Contoh orang atasan dan orang bawahan, kadang-kadang hierarki yang terlalu tinggi mungkin menyebabkan salah faham sebab kita tak berjumpa. Dan halangan komunikasi ni boleh menyebabkan salah faham lah. Sebab maklumat tu tak turun dengan baik, menyebabkan tak sampai lah. Okay. Apa yang sepatutnya bos nak dengan apa yang pekerja buat. Okay. So yang keempat, kebergantungan. Kebergantungan ni macam mana? Kebergantungan ni adalah bila di satu tempat kerja, kita memang bergantung kepada bahagian lain. Contohnya macam bahagian sumber manusia dengan bahagian kewangan. Ataupun contohlah secara mudah macam mana kebergantungan ni boleh jadi konflik. Contoh, di bahagian khidmat pelanggan, kita melayan pelanggan kan? Ataupun kita bahagian marketing, kita terpaksa promote barang. Okay. Tapi di bahagian penghasilan produk, mereka buat barang tu tak baik. Penghasilan produk tu rosak kan, sambil lewa. Jadi kita yang promote barang ni, kita kata barang tu cantik, barang tu bagus, kita deal dengan pelanggan ni. Jadi bila pelanggan dapat barang tu nanti, mereka merungut lah dan mereka akan marah pada kita. Jadi kat situ ada kebergantungan. Maksudnya sebab kita memang terpaksa bergantung pada bahagian lain, kita tak boleh buat semua kerja. So kita mungkin mengatakan pada pelanggan yang barang ni cantik, bagus, baik, tapi bahagian penghasilan produk dihasilkan barang tu teruk. Jadi kita memang saling bergantung. Kebergantungan tu menyebabkan kita berkonflik lah kadang-kadang. Sebab kerja kita ni dipengaruhi kerja orang lain juga. So itu satu benda yang kita kena tengok lah. Yang kelima, perbezaan kumpulan dan organisasi. Perbezaan kumpulan ni maksudnya macam klik lah orang kata. Okay. Manusia ni dia sentiasa ada kumpulan-kumpulan. Macam awak juga, bila awak masuk di satu tempat pun, awak akan pilih kawan-kawan yang grup. Orang kata klik lah kan. Klik awak sendiri yang awak selesa. Jadi beza-beza kumpulan ni kadang-kadang boleh menyebabkan konflik. Sebab kita tak suka kumpulan lain. Dalam psikologi manusia pun, sebab saya lupa nak bagi tahu kan, saya ni bidang psikologi sebenarnya. Okay, bidang psikologi dan master saya bidang kaunseling. Okay, so bila kita belajar dalam psikologi, manusia sememangnya dia akan mencari kumpulan dan akan duduk dalam kumpulan dan akan suka dengan kumpulan yang dia ada. Itu nature seorang manusia. Sebab tu bila awak masuk kelas, awak akan cari satu kumpulan yang awak rasa selesa. Dan biasanya kumpulan yang awak tak kenal, awak akan pandang slack lah kan. Awak akan kata orang tak bagus lah. Sekali bila awak kenal dia, sebenarnya dia okey saja. Memang macam itulah. Jadi bila beza kumpulan ni memang akan ada konflik. Yang berapa tu? 6 tu, kewujudan kumpulan tertentu dan kemahiran yang berbeza ni maksudnya tadi kumpulan dari sudut hubungan.
Okey, kita ada geng-geng lah orang kata kat company tu. Okey, tapi yang ni di kumpulan yang disebabkan oleh kemahiran. Contohnya ada orang bahagian IT. Dia mahir lah IT, bahagian kewangan dia mahir kewangan. Jadi bila kemahiran yang berbeza ni, boleh berlaku salah faham sebab kita tak faham gerak kerja orang lain. So kita rasa macam macam kenapa dia buat kerja macam ni kan, tapi sebenarnya hanya orang IT yang faham benda ni hanya boleh buat macam ni kan, tak boleh buat macam yang kita nak. So kumpulan tertentu kemahiran yang berbeza ni pun boleh menyebabkan konflik lah. Sebab kita tak belajar apa yang dia tahu kan, kita pun tak tahu apa yang dia tahu, dia pun tak tahu apa yang kita tahu. So keinginan mungkin berbeza. So seterusnya peraturan yang mengawal tingkah laku ada masanya ia boleh menjadi konflik lah. Kadang-kadang terlalu strict kan, pukul 8 dah sharp kena ada. Benda-benda tu semua boleh menyebabkan konflik lah, sebab kita tak boleh nak tepati masa. Yang ke-8, terdapat konflik yang belum diselesaikan, konflik yang berterusan lah maksudnya. Okey, seterusnya punca konflik organisasi. Ni awak boleh baca dalam buku. Saya ringkaskan dalam bentuk poin sahaja. Nanti awak bacalah huraian dia dalam buku. Apa punca-punca konflik organisasi. Okey, so menurut Fuad Sadan tahun 2005, dia kata punca konflik organisasi boleh berlaku disebabkan oleh faktor struktur kan, struktur, saiz, penyertaan, perbezaan lini staf, kuasa, agihan autoriti, beza jangkaan. Contohnya saiz. Saiz ni maksudnya kalau company tu makin besar, makin banyak konflik. Kalau kecil pun ada juga konflik dia, berbeza lah. Kalau syarikat besar, konflik dia lain-lain lah kan. Ataupun berapa ramai orang dalam tu, makin besar makin banyak konflik, makin banyak kepala lah orang kata. Perbezaan lini staff ni, lini ni adalah orang yang mentadbir, staff adalah orang yang melaksanakan. Kadang-kadang kita boleh jadi konflik sebab lini ni dia menentukan undang-undang ataupun pentadbiran syarikat, tapi staff yang melaksanakan. So kadang-kadang lini ni dia kata okey, SOP kita adalah kita kena buat layan pelanggan 5 minit je, tapi sebenarnya staff dia yang tahu layan pelanggan tak semestinya tak boleh 5 minit, kadang-kadang lebih, sebab kita yang deal dengan pelanggan kan. Jadi pentadbir ni kadang dia hanya meletakkan waktu-waktu, letakkan jadual, susun, tapi benda tu mungkin bercanggah dengan staff lah yang merasakan benda tu. Okey, seterusnya kuasa. Memang konflik sebab berebut jawatan, arahan, macam-macam lah kan. Kita tengoklah sebenarnya kat organisasi ni akan ada politik. Politik organisasi ni banyak kan. So nanti tu kita bincangkan. Kemudian pemusatan autoriti lawan peagihan autoriti. Maksudnya adakah autoriti maksudnya kuasa lah. Kuasa tu adakah kita akan agihkan. Kadang-kadang ada ketua, dia bagi kepada ketua-ketua jawatan dia kan. Bukan semua benda kena rujuk kepada ketua yang paling atas. Sebab contoh ada keputusan yang kita kena bagi ketua cawangan yang buat, bukan ketua yang paling dekat branch tu yang kena jawab juga. So kat situlah. Dan juga perbezaan jangkaan ni, maksudnya setiap pekerja kadang-kadang kita ada jangkaan terhadap tempat kerja kita ataupun majikan kita, ataupun kita ada jangkaan terhadap kita punya pekerja, tapi tak menepati jangkaan kita, itu akan menyebabkan konflik. Yang kedua, macam tadilah, masalah komunikasi, salah faham kan, kita tak faham kehendak orang, ataupun kita tak faham kehendak majikan, ataupun komunikasi yang lemah. Bila tak ada mesyuarat yang direct, dapat bincang terus, mungkin akan ada salah faham. Seterusnya punca personal ni, maksudnya kita memang dalam konflik syarikat tu kadang-kadang ada isu-isu personal lah. Macam contoh, kita tak suka pekerja ni sebab kadang-kadang benda-benda yang simple lah. Kita tak suka perangai dia, kita tak suka cara dia bekerja, tak suka cara dia ni banyak cakap ke kan. Itu benda-benda personal lah. Okay, disebabkan oleh personality seseorang. Seterusnya sistem ganjaran. Apa dia ganjaran? Itu paling penting. Okay, ganjaran ni maksudnya gaji, pangkat, allowance, kelebihan-kelebihan yang patut kita dapat. Jadi kalau tak dapat sepatutnya yang kita harapkan, ganjaran tu kita tak beri setimpal kepada pekerja, memang akan menyebabkan konflik. Maksudnya gaji tak cukup lah. Okay, so lepas sudah berapa tahun kerja tak naik-naik pangkat, okay, benda tu akan jadi masalah. Seterusnya perbezaan persepsi. Persepsi ni maksudnya tanggapan lah. Kadang-kadang
kadang-kadang kita ada tanggapan yang berbeza terhadap orang lain. Ataupun persepsi ni maksudnya benda yang kita jangkaan awal sebelum benda tu berlaku lah. Okay. So bila ada perbezaan persepsi akan menyebabkan kita berkonflik. Okay. Status yang tak sesuai. Status yang tak sesuai ni maksudnya kadang kita bekerja, kita tak ada kita dapat jawatan yang tak setimpal dengan kelayakan kita. Contohnya kita ni dah ada masters kan, tapi kita masih kerja macam orang SPM. Okay. So benda tu status yang tak sesuai lah. Persepsi yang tak tepat, stereotype kan. Tempat kerja kadang-kadang ada stereotype. Dia macam, contohlah orang kata kerja kerajaan ni makan gaji buta. Ada juga yang kata kerja kerajaan ni macam-macam lah. Dia stereotype ni maksudnya macam kadang satu skema. Kalau kita belajar psikologi, stereotype ni adalah skema yang kita dah bentuk dalam otak kita sebab mungkin daripada kita dibesarkan, pengalaman kita, dan benda tu mungkin tak tepat. Stereotype ni kadang-kadang dia memang dah ada. Contohlah kalau saya kata kat awak, okey, orang India apa? Awak ada satu stereotype terhadap orang India. Awak juga ada stereotype tentang orang kulit hitam, contoh kan. Orang selalu kata orang kulit hitam ni kasar, macam-macam lah. Itu stereotype sebenarnya sebab dia satu skrip yang kita dah install dalam minda kita. Mungkin kita dapat daripada kecil, daripada pengalaman hidup. Kalau kita kata orang Melayu, tu orang kata alah Melayu malas. Tu semua stereotype sebab tak semestinya semua orang Melayu malas. Okay. Tapi stereotype ni memang kita adalah dari sudut cara fikir tu. Okay. Kalau swasta pula orang kata apa stereotype orang kata pada orang swasta. Sama lah. Okey, perbezaan budaya. Benda ni kita kena faham jugalah kat tempat kerja. Kita ada budaya kerja yang tak, kita kena belajar sesuaikan diri dengan perbezaan budaya. Kalau awak kerja di macam mana? Tengoklah tempat kan. Maksudnya budaya kerja tak sama. Kalau awak kerja dengan Chinese dan Muslim, cara kerja dia lain. Kalau awak kerja swasta dengan Chinese, biasanya mereka sangat strict tentang masa kan, tegas, tapi gaji tinggi mungkin. So itu budaya kerja lah. So kita kena sesuaikan. Kadang-kadang kalau kerja company Melayu, mungkin dia agak longgar masa dia. Dia tak adalah macam strict sangat macam company Cina. Tu benda-benda perbezaan budaya yang kita kena faham lah. Dan bila kita tak boleh sesuaikan diri, okay, dan boleh menyebabkan konflik lah. Okay. So seterusnya jenis situasi konflik. Kita ada 4 jenis situasi konflik dalam sesebuah organisasi. Okay. Antaranya konflik vertikal, konflik horizontal, konflik lini staff dan juga konflik peranan. Okay, konflik vertikal ni apa? Konflik vertikal adalah konflik, kalau kat tempat kerja kita ada konflik orang atas dan orang bawah. Vertikal ni macam mana? Menegak. Kena kenal macam ni. Kenal vertikal atas bawah. Dia melibatkan orang yang berbeza jarak kuasa. Pekerja yang beza jarak kuasa. Kalau horizontal dia macam ni. Kalau kita belajar macam ni, vertikal, horizontal macam ni. So horizontal adalah konflik antara orang yang sama taraf. Tak kisahlah, majikan dengan majikan, pekerja dengan pekerja, cleaner dengan cleaner, ataupun pekerja yang sama taraf. Vertikal adalah orang yang tak sama taraf, tak sama jawatan lah kan. Contohnya majikan dengan pekerja pengurus bawah, tu tak sama line lah. Jadi orang kata konflik vertikal ni lebih serius berbanding konflik horizontal. Sebab konflik vertikal ni melibatkan jarak kuasa. So biasanya dia akan ada bias lah. Contohnya kalau majikan kita berkonflik dengan kita, tapi sebenarnya majikan yang salah. Tapi mungkin orang lain akan tak menyebelahi kita disebabkan oleh majikan tu berkuasa kan. So orang kata konflik vertikal ni dia lebih rumit dan serius. Tapi kalau konflik horizontal sama taraf, kita dengan pensyarah, student dengan student, pekerja bawah dengan pekerja bawah, sama level ni, biasa kita settle je lah kan. Kadang dia tak seserius macam konflik vertikal. Okay. Seterusnya konflik lini staff adalah konflik yang macam saya sebut tadi. Lini tu apa? Mentadbir. Staff tu ada yang melaksanakan. Macam saya cakap tadi lah. Lini ni dia akan mentadbir, dia akan letak arahan, susun jadual, menggubal disiplin kerja. Tapi kadang-kadang
Ia boleh jadi bercanggah sebab dia bukan orang yang melaksanakan. Dia bukan staff kan. Dia adalah lini di bahagian pentadbiran. Jadi lini dan staff boleh jadi bercanggah disebabkan oleh perbezaan tadilah kan. Staff contoh tadi yang saya kata khidmat pelanggan tu kan. Pelanggan kita tak boleh tetapkan 5 minit sahaja masa untuk bertemu pelanggan. Sebabnya staff je yang tahu. Tapi staff yang mentadbir dia letak syarat macam tu, kena 5 minit je layan pelanggan. Kalau lebih tu kira macam ikut KPI kita tak betul lah, macam tu. Tapi sebenarnya staff je yang mengalami kerja tu kan. Dia kata sebenarnya pelanggan ni kadang-kadang kita tak boleh layan 5 minit saja, contoh. Okay, sama juga konflik peranan. Dia ada peranan yang banyak sebagai individu. Itu pun satu konflik, situasi konflik yang boleh berlaku dalam organisasi. Apa kesan konflik? Okay, ni nak habis dah. Kesan konflik ni kita boleh tengok ada masanya kesan positif dan boleh jadi juga negatif. Macam kita dah bincang tadilah. Kesan positif, bila ada konflik, kita nampak boleh kurangkan terjadi konflik lebih serius. Maksudnya bila kita nampak ada konflik kecil, kita cuba selesaikan so tak jadi teruk. Contohnya kita gaduh dengan kawan, tapi kita tengok ada konflik sikit je, kita cuba pujuk dia dan akhirnya selesai. Tapi kalau kita biar melarat, akhirnya kita memang bergaduh teruk dan kita mungkin dah tak kawan dengan dia. Okey, yang kedua, menggalakkan pencarian fakta baru. Contoh, bila ada konflik, macam saya cakap tadi lah, bila benda tu konstruktif, kita akan cuba cari jalan penyelesaian baru. Macam pensyarah bagi tugasan, awak pun secara konstruktifnya awak cari maklumat, cari idea baru, awak belajar skill-skill baru. Benda tu sebenarnya akan menjadikan awak orang yang lebih baik lah. Okay. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama bersepadu dalam kumpulan. So mungkin konflik yang berlaku tu menyebabkan awak makin rapat. Bila ada satu konflik masalah, awak pun bekerjasama dalam kumpulan bersungguh-sungguh, akhirnya berjaya. Yang keempat, menilai kuasa atau keupayaan. Maksudnya ini positifnya awak boleh reka lagi sebenarnya kan. Kalau kesan positif ni awak sendiri boleh nampak lah daripada satu konflik. Ni contohnya, maksudnya macam saya sebut tadilah, bila ada konflik, kita boleh tahu keupayaan kita. Bila tak ada konflik tu, kadang-kadang kita lemau je lah kan. Hari-hari buat benda yang sama, kita tak menambah skill baru. Contoh, satu hari nanti awak terpaksa campak dalam hutan, ada satu task. So awak pun tahu rupanya awak ni boleh hidup dalam hutan selama sebulan. Kalau tiba-tiba awak ada masalah duit, diuji konflik macam tu, kita tengok awak berupaya survive dengan duit berapa ringgit je. Itu semua keupayaan yang awak ada lah, skill-skill. Bila awak susah, rupanya awak mampu berniaga, mampu memasak ke dan sebagainya. So semua tu sebenarnya mencongkil bakat dan keupayaan awak lah. Bila tak ada konflik, kita tak nampak yang kita ni ada kemampuan tu sebenarnya. Sama lah macam ujian hidup tu, macam tu lah kan. Bila ada ujian, kita nampak yang kita ni sebenarnya kuat. Okay. So kesan negatif lagi banyak kan. Negatif kita boleh nampak lah, kalau ada konflik sebenarnya kerja akan jadi tak lancar. Lepas tu output, pengeluaran rendah, produktiviti rendah, malas datang kerja, tingkat moral rendah, bergaduh, membatukkan proses waktu, sel lambat kan, kita delay, persaingan tak sihat. Mungkin juga ada bila konflik berlaku, kita menjatuhkan orang lain. Persaingan yang sihat adalah kita tambah baik diri kita kan, kita bersaing secara bagus. Tapi kalau yang tak sihat tu, maksudnya dah kita memburukkan orang lain. Kita nak jawatan tu, kita buat benda-benda yang tak elok, okay, menganggap orang lain tu musuh. Lepas tu kesan negatif konflik memang boleh mengurangkan kerjasama lah kan. Akhirnya kita tak suka dengan orang tu, mengurangkan interaksi, tak bercakap, timbul permusuhan dendam, suasana tertekan. Okay, so awak boleh reka sendirilah apa maksud kesan negatif ni. Awak boleh fikir sendiri. Ini antara yang dicadangkan lah. Okey, tu saja ni dalam bab 1. So lepas tu tolong jawab latihan yang diberi Okey. So saya harap awak boleh faham lah subjek bab 1 ni. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.